Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada sesi pembelajaran pada pagi ini. Ustazah ingin menyambung topik yang sebelum ini, iaitu ibadah tahun 5, tajuk tayamum, bahagian yang kedua. Okey, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, Ustazah nak kita sama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dipermudahkan urusan anak murid ustazah untuk menerima ilmu. Okey, seterusnya dalam topik ini ustazah mensasarkan murid-murid ustazah ni dapat yang pertama memperincikan perkara yang membatalkan tayamum dengan betul. Okey, seterusnya yang kedua menyenaraikan kepentingan tayamum dan menjaga kebersihan dalam kehidupan dengan betul. Okey, jadi perkara-perkara ni kita akan pergi sebentar saja lagi. Okey, seterusnya kita akan melihatlah dari segi syarat-syarat tayamum, perkara yang membatalkan tayamum, seterusnya cara-cara bertayamum, dan yang keempat kepentingan tayamum, yang kelima kebersihan jiwa nurani, seterusnya yang keenam isu semasa, Ustazah relatekan dengan situasi sekarang lah, iaitu mandi jenazah bagi jenazah positif COVID-19. Okey, yang pertama kita pergi ke syarat-syarat tayamum. Ini saya rasa semua orang pun dah pernah tahu pun. Yang pertama, mencari air selepas masuk waktu solat. Meaning kalau kita cari air sebelum waktu solat, tayamum tu tak valid lah. Okey. Okey, seterusnya yang kedua, masuk waktu solat. Sama juga ini. Yang ketiga, menggunakan debu tanah yang suci. Sekarang ni dekat pasaran banyak dah produk-produk tayamum ni. Ada debu dalam bentuk kotak ni, ada yang macam dalam macam bedak tu kan. Jadi macam kalau dekat hospital tu mungkin banyak lah stok-stok tayamum ni, sebab dekat hospital ramai orang sakit, dia tak boleh gunakan air. Jadi kalau tak boleh guna air, kita boleh menggunakan debu tayamum ni lah. Dekat Shopee, kat Lazada, berlambak sangat-sangat banyak. Okey, yang keempat, menghilangkan najis terlebih dahulu. Okey, pastikan telekung awak, baju awak semua bersih daripada najis. Okey, seterusnya kita pergi kepada perkara yang membatalkan tayamum. Okey, perkara yang membatalkan tayamum ialah yang pertama, melakukan semua perkara yang membatalkan wudu. Apa dia? Contohnya, pertama kentut kan, betul tak? Lepas tu menyentuh yang lain jantina yang bukan mahram, itu antara perkara yang membatalkan wudu. Secara automatik tayamum anda pun terbatal, sama saja. Okey, seterusnya yang kedua, ada air selepas bertayamum sebelum solat. Okey, maksudnya dah bertayamum ni, lepas tu nak solat, tiba-tiba air dekat paip air wuduk tu dah keluar. So kira tak valid lah. Okey, seterusnya yang ketiga, sembuh daripada sakit dan boleh menggunakan air. Kalau waktu sakit tak boleh kena air, boleh bertayamum. Tapi kalau dah sihat, dah sembuh, tayamum tu dah tak valid lah. Awak boleh gunakan air seperti biasa. Okey, seterusnya telah luput waktu solat. Maksudnya telah tamatlah waktu solat Zuhur ke, solat Asar ke. Seterusnya lah. Yang kelima ialah murtad. Murtad ni apa? Murtad ni ialah keluar daripada agama Islam. So ni Ustazah lampirkan sekali kerata akhbar 6 kes Melayu murtad di Malaysia. Ini kisah-kisah benar yang berlaku di negara kita. Secara automatiknya kalau dia dah keluar Islam, buat apa hukum-hukum Islam ni dah tak tervalid untuk dia lah. Betul tak? Okey, seterusnya
kita pergi kepada tata cara bertayamum. Okey, ini cara-cara bertayamum. Ustazah nak awak tengok video ini. Sama-sama kita tengok macam mana Ustazah letak sekali situasi dan macam mana langkah-langkah nak bertayamum. Okey? Tiba-tiba tak ada air. So apa yang perlu dilakukan oleh Zul? Kita bertayamum. Okey, langkah yang pertama, apa yang Zul betul perlu buat ialah berniat. Okey, seterusnya langkah yang kedua, okey, tengok sapuan pertama di muka. Okey, langkah seterusnya, langkah yang ketiga. Okey, tepuk kedua-dua belah tangan. Nipiskan debu tanah ni ialah merupakan perkara sunat tayamum ya. Okey, seterusnya langkah yang keempat. Okey, membaca doa sama seperti doa selepas wuduk. Okey, alhamdulillah dah habis pun. Okey, sekian, terima kasih. Okey, itu merupakan cara-cara bertayamum menggunakan debu tanah yang suci. Dalam video tu dia guna bedak untuk demonstrasi lah. Okey, seterusnya kita teruskan kepada kepentingan tayamum. Ada 5 kepentingan. Kenapa bertayamum ni penting? Sebab pertama, tayamum ni merupakan satu kemudahan lah, ataupun rukhsah yang diberikan kepada umat Islam untuk menggantikan wuduk dan mandi wajib dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tu di mana keadaan tak ada air. Okey, bila tak ada air je kita dah ada cara khusus untuk kita berwuduk, beribadah, betul tak? Okey, seterusnya yang kedua, memastikan umat Islam tidak sewenang-wenangnya meninggalkan ibadat dengan sengaja lah. Kalau kata, aku accident tak boleh kena air, aku duduk kat hospital, aku tak boleh semayang. Boleh ke macam tu? Tak kan? So menunjukkan bahawa kasih sayang Allah ni yang tidak bertepi kepada kita umat Islam ni, maka dia memberikan kita rukhsah, keringanan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Seterusnya yang ketiga, menyucikan jiwa manusia. Bila kita menggunakan debu tanah ni, kita rasa, ya Allah, kerdilnya aku, betul tak? Sebab kita pun berasal daripada tanah.
Jadi kita boleh bermuhasabah sambil-sambil menyucikan jiwa kita ni. Okey, seterusnya yang keempat, umat Islam diseru sentiasa berada di dalam keadaan suci. Ini adalah tuntutan agama kita sendiri. Kita perlu menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan walau di mana juga kita berada. Iman. Itu sendiri dah menggambarkan betapa pentingnya kebersihan ni di dalam Islam. Seterusnya, menghilangkan kepayahan dan kesulitan. Okey, kepayahan dan kesulitan ni bila kita rasa tak ada air, Allah susahnya, tak ada air, macam mana nak mandi, macam mana nak berwuduk. Jadi Allah datangkan rukhsah tayamum ni kepada kita. Okey, seterusnya yang terakhir merupakan hikmah adalah tayamum merupakan antara ibadah penting bagi menggantikan wuduk dan mandi wajib. Kelonggaran ini membuktikan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya supaya tidak meninggalkan ibadah dengan sengaja. Di sini tak ada reason kita nak kata aku sakit, aku tak boleh sembahyang. Aku tak ada air, tak boleh mandi wajib. Tak boleh Okey, seterusnya isu semasa ni sekejap lagi saya akan paparkan cara-cara mandi jenazah, tata cara mandi jenazah bagi pesakit, bagi jenazah yang positif COVID lah. Sebab kita tahu yang COVID ni kita tak boleh mandikannya seperti biasa. Betul? Jadi kita ada cara bertayamum kita lakukan kepada jenazah COVID ni untuk mengelakkan daripada sebaran virus ni lah. Okey, seterusnya. Setiap hari kematian kerana COVID-19 dilaporkan di seluruh dunia. Tidak terlepas juga di negara kita dengan angka kematian kini mencecah 84 mangsa. Meskipun petugas barisan hadapan bertungkus lumus untuk memerangi pandemik ini. Bagaimana pula dengan pengurusan jenazah mangsa COVID-19? Kita ikuti laporan yang disediakan oleh Faris Azman yang mengikuti pengurusan jenazah di Hospital Angkatan Tentera Tunku Mizan baru-baru ini. Melangkah masuk ke unit rawatan rapi ICU di hospital ini dengan melihat para petugas memakai pakaian pelindungan diri PPE sudah cukup berdebar. Apatah lagi apabila pesakit yang juga ahli keluarga kita bertaruh nyawa sehingga ke saat terakhir akibat pandemik itu. Sudah tentu satu detik sukar yang terpaksa diterima kita. Namun pengurusan jenazah COVID-19 bukan seperti pengurusan jenazah biasa. Yang pertama sekali, bila menguruskan jenazah, kita tak nak berlaku cross-contamination daripada jenazah tersebut. So, perbezaan dia adalah, sebenarnya banyak perbezaan dia. Maknanya, segala apa yang dibuat adalah dengan memikirkan keselamatan orang seterusnya yang kita tengok cara jenazah yang telah meninggal tersebut. Yang penting tengok tu cara dia menguruskan jenazah pesakit COVID, bagaimana dia mentayamumkan jenazah COVID tu. Dan kita memang bekerjasama rapat dengan agensi-agensi agama. Dan untuk pengurusan non-Muslim, kita bekerja rapat dengan pengurus-pengurus jenazah. Jenazah dibalut dengan beg khas yang disanitasi setiap lapisan mereka sebelum semua dibawa memakai melalui laluan suit khas PPE COVID-19 ke bilik mayat. Bagi jenazah yang belum dikenal pasti warisnya, seorang wakil keluarga akan dibenarkan memasuki bilik mayat dengan berpakaian pelindungan diri. Waris kena duduk 1 meter daripada jenazah. Sekiranya saya buka jenazah, sekiranya jenazah tersebut adalah waris anda, mengaku kata ya. Namun itulah kali terakhir waris dapat melihat jenazah sebelum ke liang lahat. Kita sediakan tata cara kita sehingga sampai ke tempat persemadian jenazah lah. Sebab dia bila melibatkan di bahagian muka, di luar daripada kawasan kita, dia adalah melibatkan kesihatan awam. So kita kena maklumkan juga kepada pusat kesihatan daerah yang untuk radius yang bertanggungjawab daripada
keluar daripada hospital adalah tempat di mana jenazah tersebut Okey, lepas tu di tangan kanan. Maknanya dia jatuh kepada pusat kesihatan Seterusnya di daerah tangan tersebut. kiri. Dan tidak boleh cross interstate. Contoh berlaku di sini, nak tanam di Gombak, Selayang, within locality Kuala Lumpur, Selangor, masih boleh diuruskan. Tapi kalau nak pergi tanam di Kuantan ke, nak pergi ke Negeri Sembilan ke, itu dah tidak dibenarkan. On the area. Untuk kawalan jangkitan. Yes, sir. Tiada mandi jenazah dilakukan bagi jenazah COVID-19 kerana risiko jangkitan virus COVID-19. Sebaliknya, jenazah akan ditayamumkan oleh petugas Kor Agama Angkatan Tentera Kagat di bilik mayat COVID. Selesai tayamum, solat jenazah dijalankan Okey, ni di sembahyang kawasan yang jenazah lah. sama Terus dilakukan sebelum di jenazah kawasan situ dibawa juga. menaiki van jenazah Waris ke pun tanah tak boleh masuk, perkuburan. Situasi ini sudah tentu tidak mahu dialami oleh setiap rakyat di negara ini. Kini, giliran anda untuk berkhidmat kepada negara Setiap tu dia dengan duduk di akan, rumah dan sembuhkan kekal tenang sanitize. Dia akan bagi mengelak sanitize. daripada terkena jangkitan virus yang tiada vaksinnya sehingga kini. Faris Azman, Astro Awani. Okey. Dah habis pengurusan tu. Okey, kita tengok kepada seterusnya lagu Rukun Tayamum oleh Ustaz Muhammad Faizal yang saya jumpa di نويت التيمم للسباحة فرض الصلاة لله تعالى نويت التيمم للسباحة فرض الصلاة لله تعالى sahajaku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala sahajaku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Rukun tayamum ada 4. Pertama niat, kedua sapu muka, ketiga sapu tangan hingga ke siku dengan debu yang suci, keempat tertib bertayamumlah jika tiada air, bertayamumlah jika tiada air. Tayamum bererti menyapu debu tanah yang suci ke muka, serta kedua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat tertentu. Tayamum bererti menyapu debu tanah yang suci ke muka, serta kedua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat tertentu. Nawaitu tayammuma listibahati fardhi sholati lillahi ta'ala sahajaku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahati fardhi sholati lillahi ta'ala sahajaku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Okey, sampai di sini saja kelas kita pada pagi ini. Ustazah ada tinggalkan latihan dalam GCR. Ustazah nak awak buat dalam buku latihan muka surat 44 dan 45. Kalau yang tak ada buku aktiviti tu, awak boleh buat dalam buku tulis Pendidikan Islam lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.